Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau coba bayangkan kalau kau pakai produk pula. Kau nanti Runia Lofa. Runia Lofa. Apa kabar semua? Assalamualaikum. Selamat pagi. Dia dah lari dah punya ni. Tak apalah. Okey. Hari ni adalah hari Jumaat, hari yang berkat, hari yang penuh rahmat. Pagi tadi pun hujan. Okey, sebelum tu izinkan Biko, sebelum kita mulakan acara kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Mari kita izinkan Biko untuk share dulu. Ya. Sabar ya. Sabar ya. Sampai tu mari kita menikmati indahnya lagu Winter Sonata. Tak best pula kan? Nanti tak boleh. Kita lagu ni je. Dia suka. Sebab dia tak ada lagu. Nanti korang fokus kat Biko. Kita kan lagu lain. Shopee iklan sungguh. Okey. Ayo kita kuatkan hati kita di hari yang Jumaat ini. Mari. Sampai tu Biko share. Lari dah Biko punya ni. Oh Allah, the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah. Dengar ke? Oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah.
يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله 7. Hai, Assalamualaikum. الرحيم الله Siap, lagi 3. باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله 8. اغفر لي والمسلمين الله حسبي ربي جل الله الله 9. في قلبي غير الله الله على النبي صلى الله الله 10. Allahu Allah. Habis. Yeah. Okay, itulah dia lagu Hasbi Rabbi dari Sami Yusof. Lagu tu aku sangat suka. Itu adalah lagu waktu Piko mula-mula dapat handphone. Waktu tu Piko umur 17 tahun. Piko kerja kilang. Habis sekolah Piko terus kerja kilang. And Piko dapat handphone Piko yang pertama. Dan itu adalah ringtone Piko yang pertama. Hasbi Rabbi Jalallah. Sami Yusof. Okay, hari ni adalah hari Okay, hari ni hari Jumaat. Untuk siapa yang dah biasa follow Piko, hari Jumaat adalah hari pengaktifan kuasa secara bersama-sama. Piko tadi dah main benda ni. Biarlah. Okay, hari Jumaat adalah hari kita pengaktifan kuasa bersama-sama. Okay. Untuk siapa yang first time nama Piko, saya adalah Afiqah Kamal, merupakan leader untuk Piko Emporium, membantu adik-adik menjalani kehidupan dengan berani, bahagia dan ceria sambil menikmati crowd. Oh my, golden salted egg ajaib paling sedap di dunia, insyaAllah. Kerangupan dia memang sangat-sangat diakui, sangat-sangat disukai ramai. Kan, terutama peminat-peminat crowd my golden salted egg ajaib. Kalau sampai peminat, boleh dapat dengan Piko atau dengan ejen-ejen crowd my yang berdekatan dengan anda. Baiklah, hari ni adalah hari Jumaat. Piko selalu cerita, Hai, selamat datang. Mari. Sila, jemput. Jemput, duduklah kat mana-mana. Sila. Kan, hari ni adalah hari Jumaat. Kita buat pengaktifan kuasa secara beramai-ramai. Kalau siapa yang dah biasa follow Piko, dia akan tahulah Piko ni suka dengan pengaktifan kuasa ni beramai-ramai. Sebab Piko rindu setiap hari Jumaat. Selalunya kalau kat sekolah ada cikgu yang buat. Yang ni tak ada cikgu yang buat, kita buat sendiri. Kan, itu. Kita tak sebab tak ada cikgu yang buat, kita buatlah sendiri. Okay. Rupanya, kenapa Piko sangat rindu? Sebab banyak khasiat rupanya bila kita mengamalkan pengaktifan kuasa 99 ni. Salah satunya ada dalam maksud sebuah hadis Rasulullah SAW, peace be upon him, riwayat Bukhari. Dia cakap, mereka yang menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna, insya-Allah akan masuk syurga. Ada juga lagi hadis yang lain dicakap dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, iaitu 100 kurang 1. Siapa yang menghafal seluruhnya, maka masuklah ia ke dalam syurga. Ya Allah, bestnya. Okey. Sesungguhnya memang sangat besar pahala dan fadilat bagi siapa yang mengamalkan Asmaul Husna ni. 99 kuasa ni lah. Kuasa yang tak tertanding oleh sesiapa pun. Okey. Dia kata selain daripada masuk syurga, mereka yang mengamalkannya insya-Allah akan dimakbulkan hajatnya, dilimpahkan rezeki dan kekayaan, terselamat dari bala bencana, disembuhkan penyakit, ditingkatkan kedudukan dan darjat, diterangkan hati semasa menuntut ilmu, sejahtera dan bahagia hidupnya, dan banyak lagi fadilat dia. Okey, insya-Allah. Okey.
Ayo. Okay, sebelum tu Piko terangkan sikit. Piko suka gunakan nada yang didapatkan oleh gurunda tercinta kita, iaitu founder kepada ESQ 165, iaitu Dr. Ari Genanja Agustin. Kan Piko suka dia punya nada tu sebab dia lebih menusuk kalbu, sebab dia lagi satu, dia satu-satu. Dia macam lagi menghayati gitu. Okay. Okay. Ayo, mari jom kita start. Boleh kita terus start ya. Sebab hari ni hari Jumaat. Itulah aku suka. Hari Jumaat ni dia pagi tadi pun hujan kan. Rasa macam tenang, rasa damai je hari Jumaat. Okay. Jom. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar dulu. Ayo, jom. Bismillah. Ready. Quddus ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alim ya qabil ya basit ya khafid ya rafi' ya mu'iz ya mudhil ya sami' ya basir ya hakam ya adil ya latif ya khabir ya halim ya azim ya ghafur ya shakur ya alim ya kabir ya hafiz ya mukir ya hasib ya jalil ya karim ya muqim ya mujib ya wasi' ya hakim ya wadud ya majid ya ba'ith ya shahid ya haq ya wakil ya qawi ya matin ya wali ya hamid ya muhsi ya badi ya mu'id ya muhyi ya mumit ya hayy ya qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir Ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya muta'ali, ya bar, ya tawwab, ya muntaqim, ya ghafur ya 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 ahad ya malik ya dzal jalali wal ikram ya muqsit ya jami' ya ghani, ya 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 mani' ya dar ya nafi' ya nur ya hadi ya badi' ya baqi ya warith ya rashid ya sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya
Kurang macam konduktor dah. Okay, itulah dia 99 kuasa yang kita aktifkan, insyaAllah. Dia kena aktifkan, dia kena sebut je kan. Aktifkan dia kena sebut. Lepas tu kalau nak kuatkan lagi, sebut lagi. Macam tu. Butang dia sangat senang. Button dia sangat senang. Sebut dan sebut. Alhamdulillah. Itulah dia tadi. Itulah dia tadi. Pengaktifan 99 kuasa semula jadi yang Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Kau mesti nak kacau. Mai sini. Kau nak join, masuk sini. Jangan kat situ. Masuk sini. Ada kacau. Okay, apa dia tadi? Oh, dia tadi. Okay, itulah dia. Pengaktifan kita 99 kuasa. Okay. Alhamdulillah. Kan nampak Biko dah hafal sikit kan? Macam konduktor sebab Biko kan. Biko masuk kelas Gema, iaitu gerakan menghafal Asmaul Husna. Adalah ESQ buat. And then apa tu? Dia menghafal dia menggunakan ada banyak kaedah. Dan Biko sangat suka sebab Biko ni jenis yang senang lupa kan. Tapi bila dengan kaedah dalam Gema ni, Biko Alhamdulillah boleh. Adalah beberapa yang Biko lupa lagi. Kena praktis lagi. Kan. Okay. Jadi hari ni apa kita nak cerita? Tak ada apa sangat. Hari ni hari Jumaat. Tak ada, hari ni tak ada apa aku nak cerita. Semalam kan. Aduh, Biko tak tahulah. Okay. Sini. Tarik nafas, tenang Biko. Okay, dia macam ni. Semalam, husband Biko dia telefon lah orang kampung dia. Dekat Aceh sana. And then, ada seorang akak ni. Dia cakap dia selalu tengok live Biko. Dia kata dia selalu tengok live Biko. Lepas tu aku macam, Akak tengok kan. Lepas tu aku tanya lah, apa nama Facebook akak kan. Lepas tu macam okay lah, untuk siapa, untuk Assalamualaikum awak Aceh kan. Assalamualaikum Puhabar. Minta maaf lahir batin bah. Aku rasa makin ramai pula yang tengok kan, kawan-kawan husband Biko. Jadi itulah, Biko jadi segan hari ni. Sebab rupanya ramai yang tengok Biko. Lama lagi. Bukan, hari baru je start. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, hari ni adalah hari Jumaat, hari yang mulia. Selalunya hari Jumaat semua amalan yang kita buat akan diganda-gandakan. Seolah kita buat 7 hari kan. Termasuk amalan baik ke amalan tak baik ke, dia termasuk, dia akan digandakan. Kalau kita buat amalan baik, akan ganda. Kita buat amalan tak baik pun, dia akan ganda kan. Sebab itulah dulu orang selalu takut kan. Hari Jumaat, ini hari Jumaat kan. Kan. Rupanya itulah dia, sebab dia ganda kan. Kalau kita buat jahat hari Jumaat, kalau kita buat yang tak baik hari Jumaat, dia akan digandakan juga. Seolah-olah kita buat setiap hari kan. Kalau kita buat amalan baik, itu pun dia seolah kita buat setiap hari. Diganda-ganda. Nak pula pada bulan Ramadan. Ramadan pergi dah. InsyaAllah kita doakan kita sama-sama dapat bertemu Ramadan akan datang insyaAllah. Okay. Ada ke Kak Syakira dalam ni? Aduh, tu lah aku jadi segan hari ni. Tapi kan korang kalau sesiapa yang menonton Biko, kalau korang tak komen Biko mana tahu. Nanti dia akan nak touching pula. Apa? Nak handphone.
Ani, biarkan anak menangis. Nangislah. Sekejap je ya, Kanzu. Sekejap je. Mama habis live, Mama Kanzu kan tutup ya. Nah, kejap sangat Miska tak boleh ya. Miska lagi 6 hari. Okey. Ni yang Mama malas nak kasih. Inilah dugaan ibu-ibu zaman sekarang. Yang baju. Sekejap sangat je ya. Start dari awal. Okay, tengok jom sikit. Okay. Okay, hari ni hari Jumaat. Okay, semua orang dah keluar. Mari kita fokus. Kan, untuk menyampaikan apa yang kita tahu. Okay, hari ni hari Jumaat. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hari ni mana win? Win Pico adalah Alhamdulillah hybrid Pico dah sihat. Hybrid tu apa? Hybrid tu Pico bagi nama untuk kereta Pico, kereta hijau anugerah dari Allah. Alhamdulillah hari ni ya, insyaAllah orang yang orang bengkel tu nak hantarkan ke rumah Pico. Sangat baik kan. Dia nak hantarkan ke rumah Pico. Aku tunggu je kat rumah. InsyaAllah. Okey. Apa khabar? Hari ni hari raya yang kedua. Apa khabar? Ada yang dah start puasa ke hari ni? Kan? Ada yang dah start puasa ke? Untuk pengetahuan semua sidang penonton yang Pico hormati, Pico ni tak tahu tau. Kalau korang tengok ke tak tengok, Pico kan tahu. And kalau korang komen baru kau tahu kewujudan anda semua kan. Kan. Kalau tak komen Pico memang takkan tahulah. Jangan terasa hati pula ya. Jangan terasa hati. So, okay. Okay, hari ni hari Jumaat. Jomlah. Pico kan? Pico tak tahu nak cerita apa. Boleh ke Pico akhirkan kita punya live kat sini? Live kan akhirkan punya live kat sini. Kita akhiri pengaktifan kita. Ya Allah Akbar. Okay, Pico nak cerita lah. Aku cerita sikit lah. Okay. Ini adalah momen Pico gambar ni agak kabur sikit sebab ni adalah antara momen Pico. Mana Pico? Ni Pico. Pico tinggi di sini. Ni kawan Pico. Ini adalah momen-momen Pico. Waktu Pico join tentera dulu lah. Sekejap Pico ambil lagi. Sekejap
Hari ni hari santai-santai je. So, Biko tak ada cerita apa sangat lah. Satu so, Biko segan hari ni. Aduh, ya Allah. Sebenarnya kan, Biko ni bukan jenis orang yang suka bercakap sangat. Kalau duduk dengan, kalau gathering tu Biko lagi suka diam lah sebenarnya. Tapi sebab Biko bercakap ni, sebab Biko rasa terpanggil. Biko rasa terpanggil untuk share apa ilmu yang Biko ada. Okay, ini adalah momen Biko ni. Nampak ke? Ini Biko. Tak suka lah kan tu. Pas apa? Kat ni sekarang kat sini. Pas yang tadi. Pas. Pas. Mama search pas untuk Kanjul. Pas. Kamu mana pas? Kanzul. Pas. Kanzul. Mama search pas. Kanzul, kalau Kanzul tak tahu, tak payah tengok langsung. Tak payah tengok langsung. Tengok. Yang ni. Bas dengan orang. Okay, ini tengok kat depan. Sekarang tahu. Okay, macam inilah. Macam ini. Aduh, hai. Jadi speaker tak senang kan. Okay. Okay. Biko kan, Biko sedar kan. Biko sedar macam ni tau. Biko ada kawan. Biko ada kawan yang dia buat bisnes. Dan dia baru je start. Baru sangat start. Bulan puasa ni dia start. Bulan puasa dia start. And Alhamdulillah, sales dia orang letup. Letup gila kan. Letup gila. Lepas tu wujud lah. Ada satu perasaan dalam hati Biko kan. Ada satu perasaan yang wujud dalam hati Biko. Wujud satu perasaan kan. Perasaan macam tu lah. Macam ni. Diorang tu tak ada masuk kelas bisnes mana-mana. Langsung tak ada masuk kelas bisnes mana-mana. Dan macam tu lah. Lepas tu diorang letup gila kan diorang berbisnes. Lepas tu Biko macam terfikir dalam hati Biko kan, Allah tu kalau dia nak bagi, dia bagi je. Kalau dia nak bagi, dia bagi je. Apa tu, tak payah masuk. Tapi sebab ini adalah tanda usaha kan, Biko macam sebab ni ada sebagai tanda usaha. Sebab ada orang yang macam mempertikaikan kan, mempertikaikan Biko ni pergi kelas ni tapi tak jadi pun kan. Lepas tu macam sebab diorang tak pergi kelas langsung tau. Diorang pergi tak ada kelas langsung dan terus letup. And then tak apalah kan, tak apa. Sebab ini adalah usaha. Tapi Alhamdulillah, sebab Allah tu dia kira dari segi usaha kita. Dia pandang usaha. Dia tak pandang hasil kita, dia pandang usaha. Tuhan dia tak sama dengan makhluk. Makhluk tu kita lah manusia. Kita manusia pandang pada result kan, pada nombor, pada keputusan. Tapi Allah dia pandang pada usaha. Macam mana usaha kita, apa yang kita nak dia akan kasih. And Alhamdulillah, sales Biko memang tak letup. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah, bersyukur sangat sebab
hybrid kereta kesayangan Piko yang dianugerahkan oleh Allah, yang Piko memang minta direct dengan Allah. Alhamdulillah, kereta tu dah kembali sihat, dah kembali cantik. Sebelum ni kan kalau korang tengok kereta Piko kan, dia dah orang kata dah berkurap kan, dah terkopek-kopek cat dia. Dengan lampu pecah ke kanan kiri macam tu. Piko macam dari dulu Piko macam, ya Allah, bagilah aku bisnes yang berjaya supaya aku boleh laksanakan tanggungjawab aku untuk jaga apa yang kau dah bagi kan. Nah, tu doa Piko lah. Sebab Piko nak jaga, sebab Piko tahu itu Piko yang minta. Memang husband Piko dia takkan kisah, sebab tu bukan dia tak kisah, dia memang tak nak kan kereta. Tapi itu Piko minta tu lah, Piko macam berusaha. Dan usaha apa yang Piko perasan, usaha ni Allah bukan pandang dari segi Allah pandang dari segi usaha apa yang kita keluarkan. Kita boleh keluarkan kudrat, kita boleh keluarkan harta, emas ke duit ke apa-apalah yang kita ada. Kita juga boleh keluarkan ilmu. Kita boleh keluarkan ilmu kan. Apa yang kita ada. Sebab tu lah sebenarnya kan Piko belajar ni kan, memang Piko tak mengharap sangat dia punya result tu. Tapi sebab Piko dalam lubuk hati Piko, memang Piko kata ini adalah saya punya usaha. Piko cakap dengan Allah, ya Allah, ini usaha aku. Piko tak tahu usaha mana yang dipandang kan. And itulah. Tapi alhamdulillah memang sangat bersyukur. Macam ini macam nak pujuk hati kan. Nak pujuk hati. Walaupun bisnes Piko tak letup, tapi Piko dapat repair kereta yang berharga, jumlah repair dia tu semua 2,600 kan. Kalau nak dibandingkan, kalau Piko buat bisnes, Piko perlukan 10 berapa ribu kalau untuk dapat ni, untuk dapat 2,000, keuntungan 2,000. Untuk dapat keuntungan 2,000, Piko kena buat sale berapa? Dia 30% kan. Macam lebih kena 30,000 macam tu kan. 20,000 atau 20,000 macam tu kan. Piko kena ada sales 20,000. Tapi alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Walaupun sales Piko tak 20,000, tapi Piko dapat repair kereta Piko yang sampai harga dia 2,600. Alhamdulillah. Kan sebab sekali ngacat, sekali ketuk, sekali apa semua. Dia tukar tangki apa semua kan. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Itu adalah win Piko lah. Win Piko hari ni kan. Piko rasa sangat bersyukur lah. Tapi itulah kan. Itulah. Sebenarnya kan Piko ni bukan reti sangat nak bercakap. Piko tak reti sangat nak bercakap. Tapi sebab Piko rasa terpanggil. Sebab Piko rasa Piko macam ada ilmu. Boleh lah, tak seberapa ilmu Piko. Boleh lah Piko bagi. Sebab Piko rasa ini adalah usaha Piko. Usaha untuk Piko tunjukkan kesungguhan pada Tuhan, pada Allah. Untuk Piko dapat apa yang Piko nak. Macam itulah apa yang Piko nak dalam hidup. Macam itulah. Macam itulah. Lepas tu Piko perasan, ni apa yang Piko perasan je lah. Piko tak tahulah. Tu Piko perasan juga, Piko ni lebih kepada fitness. Lebih macam mana? Piko ni lebih kepada apa yang Piko jaga. Kan setiap orang kan dia ada penjagaan yang lain-lain kan. Ada yang jaga dari segi kewangan, ada yang jaga dari segi fitness, ada yang jaga dari segi kesihatan, ada yang jaga dari segi pendidikan. Kan setiap tu kan ada berbeza. Kan kebahagiaan ada banyak kan. Ada banyak. Bahagia rezeki, bahagia anak, bahagia tenang, bahagia semua benda tu. Sebab bahagia ni ada banyak benda kan. And kalau macam Piko, Piko memang jaga dari segi fitness lah. Fitness Piko. Sebab Piko nak kekal awet muda kan. Memang dari kecil tu Piko doa, ya Allah, aku nak aku nak jadi awet muda. Aku tak nak membesar. Tak nak jadi tu. Okay. Nak awet muda. And Piko betul lah, Piko cari bab-bab yang awet muda. Kalau kita nak awet muda, salah satunya kena sentiasa tersenyum. Kena tak boleh tension kan. Fikiran kena sentiasa lapang. And
jaga makan, kena banyak bergerak. Macam tu lah. Kan. Itulah. Lepas tu itulah. Aduh, nampak sangat kan. Apa tu, Dr. Fadlah Hamzah dia cakap, apa tu, orang yang kita boleh tengok perwatakan orang dari segi fizikal dia. Kalau orang yang fizikal dia, muka dia bujur, pikul ni kan bujur lah juga. Dia agak tegas lah kan, dia agak tegas dan keras sikit orang ni. Tapi kalau muka dia bulat, dia jenis yang lembut. Bertoleransi dia tu tinggi lah. Toleransi dia tinggi kan. Tapi kalau macam, kalau ikut bibir, kalau bibir dia nipis, dia kalau cakap, kalau macam contoh cakap kuih kan. Kuih, kalau dia cakap tu, kuih ni keras macam batu. Kalau baling kat kucing ni kan. Baling kat kucing ni boleh mati macam tu lah kan. Dia punya tahap, dia punya kejujuran dia tu kan. Lepas tu kalau orang yang bibir terbal ni, tahap kejujuran macam dia berlapik. Dia berlapik. Boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Dia macam berlapik lah. Biko tak reti nak tunjuk contoh yang okey. Tapi macam tu lah, dia berlapik. Biko, lepas tu kalau orang yang jenis kejujuran dia tahap tinggi tu, dia memang kalau menipu, kalau menipu tu memang nampak sangat lah kan. Memang Biko memang tak reti lah kat sini. Hari ni sebab Biko memang nervous, yang memang Biko tak reti lah. Biko tak tahu. Biko tak tahu macam mana nak sembunyikan perasaan Biko ni. Macam itulah. Okey, lepas tu macam itulah. Kan. Aduh, ya Allah Akbar. Tapi boleh tanya kawan-kawan Biko kan kalau gathering kan, Biko tak banyak cakap sangat. Biko suka diam dia sebenarnya. Tapi sebab Biko, kenapa Biko bercakap dan live setiap hari? Sebab Biko nak tunjuk kesungguhan dekat Allah. Yang Biko ni betul-betul nak capai impian Biko. Kan, Biko nak tunjuk kesungguhan Biko. Macam itulah. Bukan sebab Biko pandai pun. Lepas tu macam itulah. Tapi ramai pula orang tengok kan. Ramai pula yang tengok. Okay. Okay, itulah. Maksud, kalau dari segi fitness, memang Biko jaga gila lah. Biko jaga gila. Sebab Biko nak awet muda. Sebab Biko banyak tengok. Biko ni suka observe kan. Biko suka lalu tengok isu rumah tangga ni kan. Sebenarnya diorang ni tak bahagia bukan sebab apa. Sebab fitness dia dah berkurang. And dia tak jaga penampilan. Sebab itulah dia punya kehangatan rumah tangga tu jadi berkurang juga. Jadi pudar. And sebab itulah dari dulu Biko memang sangat menjaga inilah, Biko tak suka make up. Sebab Biko tahu kalau siapa yang make up, kulit dia akan cepat berkedut. Sebab kulit kita penat dan dia terpaksa bekerja lebih. Sebab kita pakai something yang overdose. Bila kita pakai, ada kawan Biko pernah cerita, Biko tak ingat cara detail. Contohnya, dia bagi contoh waktu tu. Dia kata contohnya dalam badan kita ni memang dah ada Allah dah ciptakan satu part yang boleh mengeluarkan vitamin semula jadi. Daripada makanan yang kita makan, dia dah producekan, dia ada satu part yang mengeluarkan vitamin. And kalau kita makan suplemen, anggota yang bekerja untuk keluarkan vitamin tu, dia tak akan bekerja. Sebab dia kata dah ada, buat apa nak keluarkan lagi kan? Dah ada, buat apa nak keluarkan lagi? And bila kita keep on makan suplemen, and yang nak pula yang bukan semula jadi, yang sintetik, dia akan menyebabkan kita punya yang organ yang bekerja untuk keluarkan vitamin tu dah tak bekerja. Dia kata okey, rehat sebab dah ada ni. And then bila kita stop, organ tu memang takkan nak. Sebab dia rasa macam okay, aku dah boleh relax,
Dia memang dah badan dia memang dah ada sendiri kan, dah autoimun macam tu lah, dah auto ni kan. So kita tak payah bekerja lagi. And then bila kita stop tu yang badan kita jadi macam kekurangan ni. Sebab kita dah terbiasa latih dalaman kita untuk kata tak apa aku boleh supplykan. Macam tu. Tak apa aku boleh supplykan kan. And sebab tu dari dulu kalau boleh Piko memang sangat suka benda-benda yang semula jadi. Piko tak suka yang sintetik kan, sintetik. Sebab vitamin-vitamin yang jual dekat luar tu memanglah bagus, tapi dia sintetik. Dia bukan yang semula jadi kan. Yang semula jadi adalah buah-buahan, sayur-sayuran. Ini pandangan Piko lah kan. Yang apa pandangan Piko? Piko bukan doktor, Piko bukan sesiapa. Piko hanyalah orang biasa yang nak cantik sendiri secara semula jadi kan. And Piko banyak lah tengok petua-petua. Piko suka tengok petua-petua. Kalau nak awet muda ni kena makan pegaga. Kena kena ada buat masking face yang semula jadi tu kan. Mula dengan ais, mula dengan haba dulu, dengan wap panas dulu, and then kita tutup balik dia dengan ais macam tu. Kan, wap panas tu untuk bukakan liang-liang roma kita, and then kotoran-kotoran dia keluar. Lepas tu kita cuci muka dengan ais supaya tutup balik semua kan. Macam tu lah. Memang macam tu lah. Memang Piko sangat suka menjaga bahagian bab-bab yang tu lah. Piko sangat suka menjaga bab-bab tu dari kecil kan. Memang kalau dari kecil tu kat rumah dia orang lah, kalau macam family Piko macam dah biasa lah. Kalau Piko pakai, kadang-kadang Piko sagat apple, Piko buat masker, kadang-kadang Piko sagat madu, kadang-kadang macam-macam lah. Piko memang suka benda-benda macam tu. Lepas tu kopi pun pernah, yogurt, macam tu. Ini tips dan rahsia kecantikan Piko lah, kalau siapa yang nak tahu kan. Rahsia kecantikan Piko lah secara semula jadi. And tapi itulah, lacking dia adalah yang sunblock kan. Bila kita tak pakai sunblock, cahaya matahari tu merosakkan kulit kita kan. Walaupun kita regenerate, tapi still rosak. Dia kena ada dua. Dia kena ada protection dan istilah dia kena ada perisai dan penggerak untuk menghasilkan sel baru. Piko macam kiranya macam sebelum ni Piko just fokus untuk hasilkan sel yang baru, yang sihat. And tapi itulah, rupanya memang kena pakai sunblock kan. Bila pakai sunblock memang nampak lah muka Piko nampak terjaga kan, lebih terjaga. Kau kata tu je sebenarnya. Aku tak ada buat benda-benda lain kan. Tapi ramai yang puji Piko makin cantik kan. Alhamdulillah. Sebab memang Alhamdulillah, memang dari dulu Piko memang suka jaga bab semula jadi. And kan semalam bila Piko ada cerita yang kalau kita nak jaga kesihatan, kalau kita nak awet muda, badan ramping kan, Piko perasan ada makcik Piko, dia jadi langsing balik macam awet muda balik sejak dia join Zumba taman dia. And memang nampak memang cantik sebab dia banyak bergerak kan. Kita bila kita menari banyak bergerak kan, sebab tu Piko suka menari. Menari ni satu pergerakan yang menyeronokkan sebenarnya. Piko memang sangat suka menari dan Piko tak duduk diam. Piko sebenarnya tak suka berdiri. Kalau Piko berdiri Piko rasa nak bergerak je. Piko tak boleh berdiri sebenarnya. And susah waktu Piko kan latihan tentera kan, ada kawat kan duduk diam, tak boleh bergerak langsung. Ya Allah, itulah momen paling menyeksakan bagi Piko sebab kita tak boleh bergerak langsung. Kita dah jenis tak boleh duduk diam kan. Aku tak tahulah, tapi Alhamdulillah 3 tahun berlalu dengan Alhamdulillah. Itu Piko rasa macam ya Allah, memang semua benda Piko tak suka dalam tu, tapi Alhamdulillah itulah yang membina diri Piko sekarang. Okay, yang Piko dia okay, macam tu lah. Kena banyak bergerak kan. Sebab Piko ramai tengok orang macam runsing dengan berat badan, dengan runsing dengan berat badan, rasa nak kurus, cari buat kurus merata-rata. Sebenarnya tak payah cari buat kurus.
Piko ni nak naik badan pun yang susah. Nak kurus tu senang je kan. So, nak kurus sekejapan je. Kalau nak kurus sekejapan je. Tapi kalau nak naik tu, ya Allah makan tahun kan. Sebab Piko memang banyak bergerak. Nak pula kalau Piko ada anak, lagilah kan. Bila time Piko ada anak, lagilah Piko kena banyak bergerak kan. Dia orang dengan aktifnya, dengan tu kan. Tak boleh duduk diam. Macam tu lah. Memang tu lah rutin Piko. Kalau kita nak awet muda, kena banyak bergerak. Lepas tu kalau macam dokong anak tu, niatkanlah sebagai exercise. So kita tak tension dokong anak. Sebab ada orang tu dia macam, ramailah Piko tengok kan. Dia orang tak nak dokong anak sebab dia orang tak nak penat kan. So dia orang lebih sanggup beli stroller, lebih sanggup keluarkan duit lah daripada keluarkan tenaga. Ini pandangan Piko je lah kan. Sebab Piko Alhamdulillah dianugerahkan satu buku, tajuk dia Cuddle of Love. Hidup Piko ni, sebab Piko sangat yakin dunia ni percuma. So Piko banyak dapat benda-benda yang percuma, Alhamdulillah. Waktu Piko nak dapat anak Piko yang first, ada orang yang kerja dekat MPH Printing, dia hadiahkan Piko buku tu, Cuddle of Love, Belayan Kasih Sayang. Dalam buku Cuddle of Love tu, buku dia sangat-sangat best. Yang ditulis oleh aku ada tulis pasal dia, tapi aku tak ingat kat buku yang mana satu. Ditulis oleh orang yang memang memang orang yang expert bahagian jaga baby lah. Orang yang sangat expert jaga baby. Dia kata bonding mak ayah sangat-sangat penting di waktu baby. Waktu baby ni lah sangat penting bonding antara mak dengan ayah dengan anak. Sebab bonding ni lah yang membuatkan anak tu setia dengan mak ayah kan. Untuk create bonding. Itulah orang kata melenturi bulu biarlah dari rebungnya. Jangan tunggulah dah besar baru nak create bonding. Kan? Cukup dulu. Nanti sambung lagi. Baru start. Dah pukul 1. Baru start. Lepas tu. Terima kasih. Lepas tu. Tapi dah pukul 1 kan? Sebab Piko segan sangat tadi, masa dia baru sangat pantas. Okay. Apa tu? Dia kata bonding tu perlu di-create daripada lahir. Itu yang sangat penting. Dalam pengajian happy learning pun ada ESQ dia ada sentuh isu tu juga, bonding tu kan. Yang mana ada kajian buat. Mai sini duduk sini betul-betul. Duduk sini betul-betul kalau nak into frame. Apa tu? Ada kajian dia cakap, di kajian tu dia buat macam ni tau. Kajian tu dia buat, dia kumpulkan baby-baby dekat satu tempat dan diasingkan antara baby tu dengan mak ayah dia. And dia biarkan baby tu tanpa Baby basket. Dia biarkan baby tu dijaga oleh penjaga-penjaga yang macam modern, macam yang macam ward yang jaga biasa je. Jaga monitor macam tu je. Bagi makan, tukar lamping macam tu je. Tak ada jaga benda lain. And didapati baby-baby semua tu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke rahmatullah kan. Semua baby tu meninggal. Sebab tak ada bonding, tak ada kasih sayang. Semua baby tu meninggal. Sebenarnya baby ni hidup disebabkan kasih sayang. Sebab tu orang walaupun miskin macam mana pun baby dia tetap hidup. Sebab adanya kasih sayang mak ayah dia, adanya kasih sayang. Dengan kasih sayang tu lah anak tu hidup. Sebab tu anak yang cukup kasih sayang, dia akan hidup happy, dia akan hidup dengan gembira. Nak dibandingkan dengan anak yang hidup tak cukup kasih sayang, dia rasa jiwa dia mati, dia rasa useless, dia jadi orang yang nakal. Sebab lacking tu, sebab kasih sayang tu tak ada. Kasih sayang adalah makanan roh untuk anak-anak. Kasih sayang tu dia tak boleh sebelah je, dia tak boleh mak je. Dia kena dua-dua, mak dan ayah. Kena baru komplit. Sebab itulah anak tu walaupun ada mak dia, tapi dia tetap akan merindui ayah dia. Sebab dia perlukan dua-dua tu. And
Macam mana nak create bonding? Create bonding adalah dengan sentiasa peluk kan. Kalau kita dengan bonda Muhaya, dia ada 5 bahasa kasih sayang. 1 dengan sentuhan, pujian, pelukan, servis. Servis ni macam pertolongan lah kan. Servis ni gue tak reti nak terangkan macam mana. Servis lah, macam kita bantu dia kan, sokongan macam tu lah. Ada 5 sebenarnya kan. Lepas tu ciuman pun termasuk dalam bahasa kasih sayang juga. Lepas tu Piko pernah juga terbaca kalau macam anak ni kita perlukan, dia perlu dicium. Kawan Piko pernah cerita Nabi pun pernah pesan kalau nak cium anak kena cium sama rata. Kalau ni cium sekali, yang ni pun kena cium sekali. Tak boleh ni cium banyak-banyak kali, yang ni sekali. Dia akan rasa kurang kasih sayang. Kenapa itu cium banyak kali, ni cium sekali? Ciuman pun penting juga tau. Sebab kawan Piko kan, dia cerita bab tu kan. Lepas tu Piko pun macam, oh ya ke? Okay. Waktu tu sebab Piko baru 1 anak. Waktu tu dia tiba-tiba ditakdirkan Allah, dia kena kerja dekat bahagian kindergarten. Kena jaga baby kan. Kena jaga baby. And waktu dia jaga baby tu, dia amalkan lah ilmu-ilmu yang ni kan. Dia amalkan apa yang Nabi ajar. Ciuman, kalau nak cium kena sama rata. Jangan tak sama rata. Ini cium, ini tak cium kan. Lepas tu dia pun buat. Dia cium seorang, semua dia cium sekali lah. Seorang dia cium. Lepas tu dia kata dia nampak yang lain macam menunggu turn. Macam tu. Macam excited nak tunggu turn kan. Ada tu muka mula masam, tapi bila lepas kena cium, macam nampak muka dia happy. Macam tu. Lepas tu ciuman ni dia tiba-tiba cium pula. Aku tak tahu. Ini apa Piko dapat, Piko tak tahu lah. Ni apa tiba-tiba teringat kan. Okay. Lepas tu macam nampak lah. Memang nampak. Sebab dia waktu tu diizinkan Allah kan, untuk dia ready pergi melangkah ke alam perkahwinan. Bila hati dia dah ready, Alhamdulillah dia Allah hantar dia pergi jadi pengasuh kan. Jadi pengasuh. And then dia nampak. Lepas tu dia cerita lah dengan Piko. Betul lah weh. Hadis Nabi tu dia cakap kalau nak cium pun kena sama rata. Tak boleh tak sama rata kan. Sebab nanti akan ada timbul rasa, yelah macam rasa tak puas hati, macam rasa kekurangan tu lah kan. Macam memang dia katalah dia nampak. Yang lain tu macam menunggu. Lepas tu bila yang tu walaupun muka dia tak macam tak nak, tapi sebenarnya dia suka kan. Lepas tu dulu Piko pernah lah juga tertanya-tanya dalam hati Piko. Sebab kawan Piko ni dia suka cium tangan anak Piko kan. Sebab yang Piko belajar, kita kena cium tangan orang tua je. Lepas tu Piko tu tanya lah, kenapa apa yang bagusnya cium tangan budak-budak Lepas tu dalam hati lah Piko tu tanya-tanya dalam hati kan. Sebab siapa tu Syekh yang ada Piko tengok dekat TV pun, dia suka cium tangan budak-budak. Piko macam, kenapa ada orang ni cium tangan budak-budak? Piko macam tertanya-tanya. Piko curious kan. And lepas tu tiba-tiba esoknya kawan Piko cerita. Kawan Piko cerita, Pika, kita ni, anak ni kita kena cium 1, 2, 3 kot. Bumbun, tangan, pipi. Dahi. Ni sebab bukan dari ilmu dari Piko, tapi ni apa yang Piko dapat tu je lah kan. Lepas tu Piko macam, ya ke? Kenapa cium tangan? Piko macam jadilah. So Piko memang tertanya-tanya. Tak tanya kan, kenapa nak cium tangan? Lepas tu adalah dia explain. Dan Piko tak ingat. Dia explain lah. Tapi memang kalau kat tangan tu apa entah melambangkan apa, entah kalau pipi melambangkan apa. Dia ada lambang-lambang dia tu. Aku tak ingat. Tapi maknanya penting. Dia bukan tangan je, tapi semua benda ada. Lepas tu dia ada lagi satu point yang sangat catchy dalam membuatkan Piko rasa macam sangat menangkap. Adalah dia cakap macam ni. Hidup ni kena kita ada memberi dan menerima. Kalau macam
kalau macam anak, kalau macam orang kanak-kanak, dia menghormati kita sebagai kita yang dah banyak ilmu. Tapi kita yang sebagai orang tua, kita menghormati kanak-kanak sebab dia tak ada dosa. Dia kena ada balance. Lepas tu, sekarang ni dah terbalik. Sepatutnya ayat ibu dah kandungkan kau 9 bulan, dah menyusukan 2 tahun, itu adalah ayat anak. Sebab kita nak ingat jasa dia. Bukan ibu yang kena cakap kat anak. Itu terbalik. Anak yang kena cakap dekat ibu sebab kita nak ingat jasa dia. Tapi ibu kena ingat anak tu jadi teman yang setia waktu kita duka, jadi kita punya sumber kekuatan, jadi sumber energi kita. Sebenarnya dia macam kita kena saling bergantungan sebenarnya. Okay. Saling bergantungan. Macam tu. Sebenarnya dunia ni, Islam ni sangat indah sebab kita membalancekan antara satu sama lain. Saling bergantung. Lepas tu dia hilang dah. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Macam tu lah. Kita saling bergantung. Itulah. Lepas tu Piko macam dengar lah dalam ESQ kan. Pak Fir dia cakap, Pak Fir tu siapa? Ke Dr. Adi cakap? Dia cakap, kita nak bernafas, kita tarik oksigen. Dan oksigen tu kita dapat dari mana? Dari pokok. Pokok pula ambil oksigen dari kita, ambil karbon dioksida dari kita untuk dia bernafas. Pokok ambil karbon dioksida, kita ambil oksigen. Kita saling bertukar-tukar. Dia sebenarnya macam tu. Kenapa tiba-tiba melalui ke sini? Aku nak cerita macam sebenarnya pasal bonding tadi kan. Kenapa Piko macam kenapa kalau orang perhatikan Piko ni dokong anak pakai kain batik. Piko takkan beli yang apa tu, stroller. Kita tak akan beli stroller walaupun sebenarnya dia orang agak agak jadi dumbbell Piko. Tapi Piko tak akan beli stroller. Tapi adalah juga makcik Piko bagi kan. Tapi Alhamdulillah memang Piko pakai benda bukan nak apa kan. Waktu time nak main-main je kan. Main-main bosan-bosan je. Sebab apa? Sebab diorang tak rasa bonding kalau duduk dalam tu. Bila dokong tu diorang suka sebab dia rasa bonding. Tu sebab tadi bahasa kasih sayang ada jiwa keciuman semua kan. Sebab nak pelukan tu kan dapat kasih sayang, dapat dia punya bonding. Memang Piko perasan anak Piko yang Miska, Piko selalu dokong dia, selalu peluk dia. And Alhamdulillah dia memang kurang sakit. Alhamdulillah. Lepas tu itulah bonding tu yang menyebabkan anak tu sihat, anak tu kuat. Sebab bonding tu. Tapi sebab orang sekarang ramai yang tak tahu kelebihan-kelebihan tu. So orang lebih macam nak senang, nak cepat, nak mudah sendiri. Tapi kalau kita hayati orang tua-tua dulu, dia selalu cakap berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. So memang Piko dalam mindset Piko dalam mendidik anak, Piko tak apa, aku sakit dulu tak apa kan. Memang kena penat dulu untuk create bonding tu supaya diorang kuat dengan kita. Sebab dulu kan Piko ada isu fobia, Piko takut anak Piko tak suka Piko ada rasa fobia yang Piko takut bonding kita tak ada kan, nanti kena hantar rumah orang tua lah, bagailah kan. Sebab tu lah Allah datangkan buku yang meng-create bonding, Cradle of Love. Boleh tengok lah tajuk dia, Cradle of Love. And memang sangat-sangat best buku tu. Kat situ lah Piko belajar anak ni kena selalu buat urutan, seluruh badan kena usap. Badan dia tu semua kena usap. Dengan kulit ke kulit. Dia panggil skin to skin. Kan? Skin to skin. Kulit ke kulit. Memang kena kulit ke kulit. Bonding dengan anak. Dia tak boleh. Sebab tu lah macam waktu baby lah kan. Nak kulit ke kulit. Kalau dah besar macam nak kulit ke kulit. Kalau dah besar memang dah tak ada lah. Susah lah nak create bonding dah. Kan?
Sebab tu lah bonding tu sangat penting dia kata waktu baby. Nak pula ada yang kata 2 bulan pertama, ada yang kata 6 bulan, ada yang sampai setahun kan. Ada banyak pendapat lah. Macam tu lah. Memang waktu Kanzul, waktu Miska memang sebab Biko dapat buku tu, Biko terus amalkan. Biko memang hari-hari Biko sambil kita usap badan dia dengan minyak yang dibolehkan makan, minyak zaitun, minyak bunga matahari, minyak yang boleh makan. Jangan minyak yang essential yang tak boleh makan tu lah. Kan nama je untuk baby tapi sebenarnya marketing je lebih kan sebenarnya. Bukan untuk baby sebenarnya. Sebab kalau untuk baby sepatutnya dia boleh dimakan. Sebab kulit baby tu ibarat macam diserap sepenuhnya. 100% kan. 100% apa yang kat kulit tu diserap. Sebab ini Biko belajar dalam buku tu. Buku tu dia tulis kalau pastikan kalau nak pakai minyak yang boleh makan. Jangan pakai minyak yang tak boleh dimakan. Sebab kulit baby ni dia menyerap 100%. Sebab tu baby ni dia sangat sensitif dengan ubat-ubatan, dengan apa-apa kan. Sebab dia serap dia tu penuh. Kan. Dah lebih masa lah. Lebih masa dah. Kan. Macam tu lah. Lepas tu ni buat bonding. Minta maaf lah. Minta maaf. So, Biko sangat segan tadi. Jadi itulah. Terambil masa lebih sikit. Okay. Lepas tu sambil kita usap tu, sambil kita buat urutan tu, kita doa yang baik-baik. Kalau dalam ESQ dia panggil affirmation yang baik-baik. Memang Alhamdulillah dengan Miska Biko selalu ni. Dulu Miska waktu kecil dia tak suka senyum tau. Biko pun tak tahulah kan apa dosa Biko. Tapi dia tak suka senyum. Tapi kan bila Biko hari-hari sebab kita dapat ilmu tu kita terus praktik. And kita pun itulah Miska ceria, Miska gembira, Miska happy, Miska manis senyuman, apa semua. Memang Alhamdulillah memang nampak. Lepas daripada bila Biko hari-hari cakap dia baik, dia anak yang baik, anak yang solehah, apa tu? Ipah nak letak dengan letak tepi. Yang abang senang, yang rasa selamat lah. Lepas tu anak yang solehah, anak yang baik, semua orang sayang Miska, biar dia rasa terpenuhi dia punya jiwa tu kan dengan kata-kata yang baik, dengan affirmation yang baik. Dengan waktu Miska memang Biko buat macam tu dekat Miska. Biko buat kan. Setiap hari kira macam setiap kali lepas mandi je Biko buat. Dulu aku tak ada kerja. Biko kan tak kerja, Biko duduk rumah tu lah kerja Biko. Melayan anak, membelai anak, macam tu lah. Hari-hari Biko urut dia, Biko cakap yang Biko doa, apa yang Biko nak Biko doa kat dia kan. Ceria, manis, sopan santun, dengan cakap, setia, semua lah. Apa yang baik-baik yang Biko nak, Biko cakap lah kat dia sambil kita urut, pegang tangan dia, usap tangan dia, kaki dia, perut dia, belakang dia, kepala dia, semua lah. And Alhamdulillah, memang dia, kawan Biko sendiri saksi kan, nampak. Lah anak kau macam, dia nampak lah, dia jadi saksi ilmu yang Biko praktikkan tu kan. Lepas tu, anak kedua dugaan sampai untuk test kepribadian kita. Anak kedua waktu tu Biko tengah fokus untuk cari duit. Biko tengah fokus untuk improve bab duit kan. So hari-hari Biko fikir macam mana aku nak ada duit lebih, dan Biko lupa pasal create bonding apa semua Biko lupa. Seriously Biko lupa. Bila anak kedua memang Biko lupa seriously. And lepas tu bila Biko macam ada join lepas program dengan Pak Fir tu, Biko macam ni dosa aku rupanya kan. Sebab tu lah aku tak dapat duit. And then sebab Biko lupakan anak Biko. Biko lupa perjuangan Biko. Biko nak jadi orang yang jadi supporter yang terbaik untuk anak Biko. Biko nak create bonding untuk anak Biko. Lepas tu lah Biko start balik kan. Walaupun waktu tu umur dia dah setahun lebih kan. Waktu tu kan setahun lebih. Tapi Biko cuba balik. Biko create balik. Biko dengan urutan. Mula-mula memang dia lari sebab dia dah tak suka kan. Dia dah bonding dia tak ada. So dia tak suka kita pegang dia. Dia memang tak suka. Tak suka pegang dia. Dia nak ayah je. Waktu tu dia memang nak ayah je. Dia tak nak Biko. And
Sebab kita ada ilmu ni, Piko cuba balik kan. Piko lepas dia mandi, Piko usap guna minyak kan. And then Piko cakap yang baik-baik kat dia. Kanzu anak yang baik, anak yang soleh, mama sayang Kanzu. Pemimpin yang adil, pemimpin berwas. Doa semua affirmation. Dia orang panggil ni affirmation kan. Affirmation yang baik-baik kan. Lepas tu memang nampak miraculously dengan izin Allah, dia diam. Dia tak melawan. Kalau tak sebelum tu dia nak melawan. Dia macam nak lari. Kenapa mesti kat sini? Ada orang jealous kan kita je. Okay, apa tadi? Nampak miraculously daripada dia melawan tu, dia start nampak dia nak dekat kita balik. Dia apa? Dia Kasih makan jasmani dulu. dia nak dekat kita kan. Dia dah tak melawan. Lepas tu sejak tu dia cakap dia sayang mama. Sebelum tu jangan cakap sayang mama. Tak pernah sebut mama. Mama hanya untuk susu je. Mama hanya untuk susu je. Mama bukan untuk lain-lain semua ayah. Kalau cakap Kanzu sayang siapa? Ayah. Kanzu sayang siapa? Ayah. Jangan dia ubah-ubah. Macam dia punya pendirian tu sangat macam firm lah. Ayah je dalam hati dia. Tapi sekarang dah lain. Sekarang Alhamdulillah dah tukar jadi sayang mama, ayah. Kadang-kadang nak mama je macam tu kan. Sebab kita dah ingat balik macam-macam nak create bonding. Kan? Kita dah ingat balik macam-macam nak create bonding tu. Macam tu lah. Dengan usapan apa semua. Kan? Kena selalu dukung dia balik, peluk dia balik. Macam tu lah. Itulah dia Piko. Itulah. Inilah ilmu Piko yang sedikit mungkin boleh boleh bermanfaat untuk orang lain. Mungkin kan. Ini adalah cara untuk create bonding dengan anak kan. Macam kalau ada orang yang ada isu bonding, inilah apa yang Piko buat. Memang dah nampak tu bukti kan. Piko macam dari dulu yang Kanzu daripada tak nak mama. Lepas tu tiba jadi rapat balik dengan mama semua. Itulah. Bonding waktu kecil tu yang penting kan. Bonding. Sebab tu lah Piko sanggup walaupun orang kata Piko ni macam kolot ke apa kan. Piko tak apa. Piko dukung je anak Piko guna kain batik kan. Sebab Piko cakap dengan Allah, ini adalah untuk create bonding dengan anak supaya insya-Allah usahalah. Kita pun tak tahu kan, kadang-kadang kita dah usaha Allah nak dia dekat ujian kan, boleh je kan, tapi sekurang-kurangnya usaha kan. Okay lah, Asma Piko dia pasang kipas kat sebelah. Pasang kipas sini. Itu saja daripada Piko. Masa pun dah 1:11. Itu je lah. Yang baik tu datang dari Allah, yang buruk tu datang dari Piko. Yang banyak lagi yang kena Piko perbaiki. Terima kasih sebab bagi perhatian. Terima kasih sebab tengok live Piko. Terima kasih sebab setia menanti sampai ke hujung. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you. Share. Nandre. Syukran. Arigato. Hai. Dah. Kita jumpa lagi di lain perkongsian insya-Allah. Dadah. Selamat Hari Raya.